Assalamualaikum semua. Pertama sekali terima kasih kepada Primeworks, Astro Shaw, MM2, Infinitus, definitely Gayatri Sulim Pilih, KB, Remy, tahniah. Tadi menang, Alhamdulillah. Kepada semua yang menyokong filem Sangka it's about family, forgiveness, willpower. So, bagi saya Sangka ada dalam hati kita semua. So, Alhamdulillah. Terima kasih. Selepas penantian 13 tahun, akhirnya menang juga Zul Arifin, bukan saya. Selamat pagi, kita menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dengan sebuah piala Lama pula istimewa. tepuk. Farifah kalau boleh pegang. Sikitlah. Dia lain. Dia kalau pegang piala ni, dia kena ada orang dekat sebelah tu bawa aura dia lain macam sikit. Oh, saya ni orang tak cukup mengancam. Nazri Rahman tak cukup Selamat pagi mengancam. semua kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan Malaysia hari ini. Itu tadi sedutan bagaimana momen indah buat pelakon Zul Arifin memenangi filem FFM Tim 1 kan, Yes, filem saya. Sangkar. Jadi nanti kita bawakan, kita dah bawa piala, mesti ada orang dia nanti. Tepat sekali, takkan nak bawa piala orangnya tak ada. Penonton-penonton semua sedang menantikan pemenang pelakon lelaki terbaik Festival Filem Malaysia yang ke-31. Sementara itu pengisian kita amat menarik hari ini Farihah ya. Antaranya kita bakal bersama dengan Pak Wan Hashim Wan Mahmud, 75 tahun yang bakal menjelajah semenanjung Malaysia dengan basikalnya. Ya. Yang menariknya, walaupun dah berusia 75 tahun, Pak Wan ni sebelum ni tahun lepas tau. Dah kali ke-6 menerima The Malaysia Book Records. Ya, saya. Buat kayuhan solo di semenanjung Malaysia. Jadi kita bertuah hari ini, nanti kita akan bersama dengan beliau. Bagaimana nanti perjalanannya baru bermula 1 Disember kan? 1 Disember, jadi di titik pertengahan di sini beliau singgah ke Kuala Lumpur untuk bersama-sama kita di Malaysia hari ini berkongsi pengalaman dengan anda semua. 2,300 km ni dia nak kayu. Bukan itu saja. Kita juga bakal memaparkan kreativiti buat anda semua. Siapa tak suka kalau tinggal di rumah perkampungan tapi ala-ala Inggeris begitu. English cottage living. Nanti kita kongsikan tentang dekorasi ini. Mungkin nanti memberi sedikit idea lah kan, mana tahu ada sekarang ni ada apa nak buat homestay dan sebagainya kan. Mungkin ini antara yang kita boleh bawakan jugalah konsepnya. InsyaAllah, dan semoga memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia di pagi hari. Baiklah, itu di antara pengisian kita yang menarik untuk Malaysia hari ini. Untuk apa je? Berdebar kan? Sebab apa tu? Okeylah, saksikan para penonton sekalian, terutamanya kaum wanita di luar sana. Sabar, ambil nafas dulu. Kita bersama dengan pelakon lelaki terbaik Festival Malaysia yang ke-31, Zul The Ace Arifin. Silakan. What's up, Ace? Kita siku-siku. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingat perempuan je yang berdebar. Punya awak pun berdebar ya. Saya pun berdebar. Pertama sekali sebab kau tengok lengan dia. Lengan dia tak di kepala saya, tahu tidak? Zul, penantian 13 tahun. Saya difahamkan 7 tahun sebelum ni anda pernah memenangi pelakon harapan terbaik. Betul. Saya difahamkan Abang Rosyamno pernah cakap kat Zul kan, kalau kau tak menang, aku ketuk kepala kau kalau kau tak dapat pelakon lelaki terbaik. Betul. Malam yang sama dia menang for pembantu. Dah tepat sekali. So kita jumpa dekat belakang backstage tu. Dia nak cakap dengan saya lah. Saya cakap insyaAllah tengok macam mana. Baik, bila nama Zul kan diangkat, dinobatkan sebagai memenangi pelakon terbaik FFM Tim 1, memang tak jangka ke ataupun memang macam meletakkan sedikit 60% insyaAllah aku akan menang juga? Bagaimana? Sejujurnya kita orang datang, dia orang tak announce top 5. So kita bertanding, ada 55 filem bertanding. Yang saya dapat tahu cuma Sangka terlibat, tapi tak tahu kategori apa. Tapi dekat carpet, daripada segi production design dah menang, makeup semua dah menang. So it's good, dah ada 2 dah. So bila nak masuk dalam tu, so kita compete dengan 55 filem, bukan nak kata harapan, hopefully we get something lah. Betul. We get something. We can only hope, itu je. But Alhamdulillah,
Saya, Remy dekat sebelah saya kiri, Kabir kat belah kanan, and tiga-tiga sekali dapat. So, tiga-tiga dapat. So, kat backstage, memorable lah. Memorable benda tu. Sangat memorable. Jadi saya difahamkan sebelum datang ke Festival Filem Malaysia tu, Zul Arifin sebenarnya datang dari hospital 3 hari dia dekat hospital. Betul. Apa cerita ni? Saya high blood pressure. High blood pressure. 3 hari saya cakap. High blood pressure saya sendiri yang pergi dekat hospital. Saya cakap, look, maybe I should just stay lah. Nanti dia orang stabilize and everything semua. Lepas tu, saya dah beritahu doktor dah. Cakap, look, I need to go to FFM. So, you need to release me. No, lah. Doktor pun, okey, pergi. Okay. And then saya, malam tu, tengah hari saya keluar, malam tu saya terus pergi. So, bila saya bawa balik tu, jadi macam dapat ubat lah. Dapat ubat baru. Itu dia ubat. Kurang sikit blood Kurang pressure. sikit. Alhamdulillah. Ya. Tadi sebelum pagi tadi kita orang berborak. Dua cepat Nas kata Sangka, Ya. dia kata dia tengok filem Sangka menitis air mata Jangan jantan. cakap dia malulah. So maknanya dia kata, you ke? Macam, Ya. Zul Arifin dia memang Tak, Faria, you kena faham tau. Watak Zul Arifin sebagai anti-hero. Dia ni suka main anti-hero. betul tak? You love this anti-hero punya watak. Dan kalau kat sini apa kita nampak, watak Adam ni sebuah cerita penebusan sebenarnya. Jadi saya tahu, bila saya tengok promo pun, saya ni minat MMA. Yes. Jadi saya cakap terang, wah, ini filem MMA pertama Malaysia. Tapi betul. lawan dia 30% je. Betul. Tapi bila kita tengok jalan cerita dan Kabir Bhatia Yes. is an expert tentang cerita-cerita naluri dan hati kan. Betul. So cerita penebusan ini memang sangat cocok dengan Zul Arifin. Betul. Jadi saya nak tanya persiapan untuk the role sebenarnya. Saya tahu Zul Arifin. Terlepas dah menang kan dengan filem sebegini. So Okey. lepas ni bagaimana? Saya sebenarnya Sangka ni dia punya, kita promote sukan yang agak kurang famous sikit dekat kita punya country. Betul. So kita nak bagi pengenalan, we want to be the first. But the whole movie sebenarnya sebab forgiveness. Yes. So kita ada dua lelaki, ego dia orang clash. So the whole movie structure tu yang saya nak cuma adalah satu scene sahaja yang jadi jantung kepada filem Sangka, di mana Remy maafkan saya. Dekat Padang Sebab Bola. dua orang lelaki and then ego and everything yang berlaku dalam cerita tu, kita perlukan jantung dia. Jantung dia masa dia maafkan saya dekat Padang. The minute saya dapat scene tu, kita execute je scene tu, kita tahu we have a good movie. Itu saja. Yang lain tu persiapan tu secara visual. Tapi kita nak bagi, like you said, lelaki ni bila menonton dia susah nak sedih. Betul. Sebab tu bila saya shoot, Kabir originally nak saya menangis depan Remy. Wow. Masa script reading, I said no way. If saya menangis, penonton tengok adalah orang tengok, orang secara visual kita tengok orang menangis. Tapi if saya hold it, then penonton akan nangis. Saya cakap Scene tu berapa kali take? Banyak One kali take. sekali. One take. Hebat. Sebab tak ada buat lama. Sebab saya cakap terang Faria, scene tu lah kita tengah tahan lama ni. Bila muka dia berubah tu, kami imagine kenapa dia dapat pelakon lelaki terbaik, sebab dia berlakon tanpa dialog tu tapi kita faham segala yang berlaku. Saya suka scene tu because saya duduk dekat belakang Remy. Kalau saya duduk depan Remy akan tengok saya. So Remy lumpuh, dia tak boleh tengok saya. So emosi saya kena hide because of ego. Saya kena duduk belakang tu. Tapi dia cakap dia maafkan, saya yang kena react dekat belakang tu. Betul. So then baru saya datang ke depan dia. Saya cakap dekat Kabir, cakap give me this take. Bagi saya take ni dulu. Kalau tak jadi, you do whatever you like. Okay, so give you that first. Give me that one first. Itu saya nak sangat. So the minute saya dah buat, and then he said, okay, that's it. Wow. Done. So Kabir berikan banyak kelonggaran kepada Zul untuk Betul. Kita pun sebagai pelakon, kita kena percaya yang apa yang kita nak buat, kita nak bring to the table. So biasalah. Saya seronok sebenarnya banter dengan director. Okay, kita tengok objektif dia, kita nak make it a good one. Betul. So give me that one first. Kalau tak jadi, lepas tu you direct. Dan sekali. Kalau kita tengok dalam filem ni Farhan, ada di antara line-line lawak, sebab kita tengok Zul Arifin gagah perkasa kan. Tapi tiba-tiba keluar line lawak tu, saya dengar yang line-line tu semua Zul sendiri yang bawakan kan. So you ada talent juga ni. I can just imagine Kabir kan, dia dengan Telo dia kan. Why you ad-libbing my lines? Why you do it properly? Kita tak nak, kita kena improvise selalu. So kita tengok keselesaan orang. Kita tak nak scene, every screenplay tu dia memihak kepada siapa. Kalau memihak kepada saya, I'll take it. So memihak kepada Remy, I'll keep quiet and just tak apalah, take it. So kita sebagai pelakon, kita there's no such thing kita nak overshadow orang, kita nak itu, kita nak ini, kita collaborate sama-sama. So kita collaborate sekali and then dapat good result. Jadilah Alhamdulillah. Okay, bila dah menang melalui filem Sangkar ini, selepas ini, apakah
penanda aras nanti nak filem bagaimana pula nak mencabar diri tu pastinya ada kan sebab you kata 13 15 tahun tak dapat Bagi saya trofi itu adalah tanggungjawab. pegang dulu pegang Saya ambil feel je. Trofi ini adalah tanggungjawab saya dalam industri. Saya kena do more. Sebab penonton nak tengok saya to be more produktif, dan juga trofi ini saya harap menjadi inspirasi kepada semua golongan muda. Yang all the newbies ataupun dan juga senior-senior saya yang don't quit and then you just keep up the good work, be more productive. At the end of the day, kita lah industri. Yang duduk dalam tu kita lah industri. So we have to be more productive. And lagi satu lagi saya kena congratulate Media Prima menang 8 trofi ni. Itu dia. Media Prima menang 8 trofi ni. So congratulations. Well done. Jadi kat sini Zul pun dah kata it's harder to stay at the top than to just reach the top. Betul. Jadi buat masa sekarang ni kita ada banyak isu yang melanda industri perfilman kita lah. Betul. Antaranya adalah kita sedang handle pasca COVID-19. Betul. But more importantly, certain rules yang kita dengar dan mungkin tak sedap telinga untuk artis-artis. Di mana kita perlukan 1 juta followers untuk menjadi pelakon. Jadi sebagai pemenang pelakon lelaki terbaik, apa komen anda? Look, sekarang ni 1 juta followers, macam saya cakap, hanya beberapa, saya rasa ada tak sampai 3 yang 1% je lah kena. yang bercakap mengenai perlukan benda tu. And then benda tu datang daripada producer. So dia tak adil kepada producer-producer yang lain, yang producer lain cakap, kita tak cakap benda tu. That's right. Exactly right. Okay. So benda ni datang daripada producer, not broadcaster. So kita benda tu menjadi satu macam dia spark tiba-tiba benda yang tak perlu kita bincangkan sebenarnya. Itu social media. Ramai everybody can be famous dekat social media, but at the end of the day dia punya kerja dia adalah dekat set more than 12 hours. Betul. Long hours every day for few months, and then kita nak sajikan ke penonton. Orang perlu experience that one first. And then we don't need to hear. Saya cakap benda ni agak berani punya statement lah. If 1 juta followers, banyak juga, even orang yang bercakap pun ada experience hire orang lebih daripada 1 juta followers, but can't sell the movie. Can't promote. So at the end of the day, saya daripada dulu lagi, kita tahu bila kita sign projek itu, kerja tak habis. Kita ada pre-production, kita shoot, post-production, a year later, marketing. So we need to pergi keluar sana and get the crowd. So panjang pekerjaan dia tu. Tak habis kaset je. Sekarang ni Zul tengah buat apa sekarang perkembangan? Now saya tengah shoot series for TV3, Slot Samarinda. Okey. Pastinya peminat-peminat Zul Arifin juga mungkin ucapan istimewa buat mereka kan yang menyokong Zul sepanjang Alhamdulillah. dalam bidang seni. Saya sangat happy sebenarnya trofi ni. Diorang lagi happy. Diorang lagi happy. So at least adanya trofi ni saya boleh hopefully bantu and I can do more. Like I said, 2022 I'm coming back, more to come. Saya selalu cakap itu, more to come insya-Allah. So tugas saya untuk menghiburkan semua penonton di rumah melalui produk-produk ataupun hasil lakonan saya, insya-Allah. InsyaAllah. Movie yang saya betul-betul nak tengok Zul nanti datang adalah Juang. Wow. Yes. That one should be a watcher, that's for sure. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada Zul, the Ace Arifin. Dan juga tim Sangkar jugalah kan. Alhamdulillah. Start dengan memenangi pelakon pembantu lelaki terbaik, dengan kebibatian pengarah terbaik. Tata Rias, Kak Ila, Sandra tu. Tata Rias pun lagi satu. Susahnya nak dapat makeup yang ikut konti orang kata. Kan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kita beri seketika ya Fariha. Awak kata perlahan. Baik. Kecil. Lepas ni pasal gaji. Oh, gaji turun-turun. Tak cukup ni gaji. 1,200 cukup, tak cukup ni. Adakah kadar kenaikan gaji kita cukup ataupun tidak? Itulah dia isu yang bakal kita bincangkan di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak cakap pasal kadar gaji masa kadar kini. kenaikan kan? gaji. Tadi Fariha dah macam dukung kadar kenaikan gaji begitu. Tapi sesuatu yang serius ke? Adakah ia berpatut dan ada pun tidak? Setakat ini Perintah Gaji Minimum 2020 ya Fariha di bawah Akta Majlis Perundangan Gaji Negara 2011. Sejak 1 Februari 2020, gaji minima ditetapkan RM1,200 di kawasan-kawasan bandar Naik utama. 100 lah masa tu. Sebab sebelum tu kan 1,100 kan. Dia naik RM100. Jadi adalah juga respon-respon orang ramai yang kata ialah 1,200 kalau kita letakkan duduk di ibu kota bagaimana kalau di luar bandar bagaimana. Tapi kita perlu ada satu mekanisme lah untuk menentukan bahawa adanya kenaikan dan bagaimana nak stabil ni. Kita punya hidup ni kan. Sekarang
gaji naik, barang naik pun tak jalan juga. Itulah dia. Jadi mekanisme tu ada, Fariha, sebenarnya. Tapi sebelum kita ke sana, apa kata kita dengarkan dulu keluhan rakyat Malaysia. Ngeluh ni. Pegang. Sabar. Dalam mengharungi keadaan ekonomi tidak menentu pada waktu ini, isu gaji minimum sebanyak RM1,200 sebulan kembali menjadi perbualan hangat. Ini kerana rakyat berasa terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi. Selain itu, terpaksa menerima sahaja peluang pekerjaan tanpa mempersoalkan gaji yang ditawarkan juga antara realiti yang perlu dilalui graduan baharu untuk terus berada di dalam dunia pekerjaan. Kebanyakan golongan bujang maupun yang sudah berkahwin tidak sanggup lagi menerima kadar gaji minimum terkini kerana dikatakan tidak setimpal dengan peredaran ekonomi semasa negara. Susulan keadaan itu, timbul pula isu kadar gaji yang tinggi di luar negara turut menjadi tarikan utama rakyat tempatan memilih bekerja di negara berkenaan. Perintah gaji minimum baharu dijangka bakal diumumkan pada tahun 2022 selepas kajian mengenainya selesai pada akhir tahun ini. Pada pendapat saya, gaji yang diterima oleh rakyat Malaysia ketika ini dalam sektor pekerjaan memang tidak mencapai tahap memuaskan disebabkan kerana dengan perbelanjaan kita di Kuarteraya memang tinggi, kenaikan barang yang terus naik dan benda itu memerlukan kos yang cukup stabil untuk kita seimbang perbelanjaan diri, keperluan, kehendak dan sebagainya. Di sesetengah kawasan mungkin kita rasa dia berpatutan. Mungkin di kawasan yang kos sara hidupnya tinggi macam Kuala Lumpur, jumlah gaji minimum yang ditetapkan oleh kerajaan mungkin tidak mencukupi. Kadar komitmen kita yang dah berkahwin ataupun belum berkahwin mungkin berbeza. Komitmen yang lagi besar kepada mereka yang dah mendirikan rumah tangga ataupun yang dah mempunyai anak. Banyak lagi yang mereka kena beli, macam contoh susu, pampers, dan mungkin yang bujang mungkin baru saja nak memulakan karier, nak kumpul aset, mungkin dengan gaji yang ditetapkan oleh kerajaan dan beberapa manfaat lain mungkin tidak mencukupi. Betul. Itulah di antara keluhan rakyat kita yang rata-rata yang bersetuju ya. RM1,200 memang tak cukup, terutamanya pasca COVID-19 di mana bisnes banyak yang tutup, banyak kehilangan pekerjaan. Jadi kita bersama-sama dengan seorang yang istimewa buat Fariha. Oh, istimewa tu saya jangan. Nanti kamu doktor tak balik rumah. Baik, kita kenalkan Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shahbali Muhammad, bukan Profesor Madya Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor bersama kami. Sama-sama Fariha, Nas. Alhamdulillah. Saya orang baru, dia orang lama. Biasa bicara dengan doktor. Teruja doktor berada di sini. Alhamdulillah. Kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh rakyat Malaysia tadi, saya juga tambahkan sedikit statistik di mana kadar kemiskinan negara kita meningkat 8.4% pada tahun lepas berbanding 5.6% mungkin kerana COVID-19. Jadi di sini adakah doktor berpendapat kadar kenaikan gaji ini dapat orang kata menyimbang semua atau okeylah, mungkin kita mulakan dengan metodologi atau aspek yang digunakan sebagai penanda aras untuk menentukan kadar gaji minimum. Apa penanda aras dia? Okey Nas, kalau kita soroti semula apa yang berlaku dalam konteks COVID-19 ini Fariha, kita dapati bahawa aspek yang paling penting perlu diberikan pertimbangan dalam konteks rakyat. Saya sebenarnya merujuk dari hari ini saya terima terlalu banyak SMS, message dan WhatsApp menyatakan bahawa tolong doktor bawa ni, tolong doktor bawa ni, menunjukkan bahawa inilah luahan hati rakyat. Sebagaimana dalam video tadi ramai, saya tak pernah lagi Fariha dapat mesej sebanyak ni. Jadi saya nak tunjukkan di sini dalam konteks rakyat dan juga bagaimana kerajaan melihat dari segi penetapan gaji itu sendiri berdasarkan dari 3 perkara yang saya nampak begitu signifikan. Yang pertama, pendapatan pada ketika ini. Apakah pendapatan rakyat Malaysia pada ketika ini? Yang kedua, perbelanjaan. Bila kita memperoleh gaji, kita akan berbelanja. Dan yang ketiga adalah simpanan. Kalau kita perlukan simpanan disebabkan oleh bila berlakunya krisis, maka simpanan itu akan digunakan pada ketika berlakunya krisis. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang.
Kalau saya boleh mulakan dulu sedikit tentang pendapatan pada ketika ini. Kalau kita lihat sebagaimana semua sedia maklum, kita ada B40, kita ada M40 dan kita ada T20. Dan juga pendapatan sehingga 4,850 tu B40. Dan juga daripada 4,851 sampai 10,970 ringgit itu adalah M40 dan juga 10,971 adalah T20. Kalau kita dapati bahawa sebagaimana sebut Nas tadi, salah satu lagi data yang merisaukan sebenarnya purata pendapatan isi rumah bulanan rakyat Malaysia ni pada tahun 2020 merosot 10.3%, iaitu daripada RM7,901 2019 turun kepada RM7,089. Yang lebih merisaukan sebenarnya kalau kita keluarkan T20 yang memperoleh keuntungan luar biasa. Harus diingat, ramai juga sebahagian rakyat memperoleh keuntungan luar biasa semasa T20 dan kita membeli barang-barang tertentu yang lebih banyak sebab oleh COVID-19 ni. Kalau kita tarik keluar mereka jauh sekali kesannya besar kepada M40 dan juga B40 itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat 2020, pendapatan isi rumah kurang daripada RM2,500, bertambah 12.5%. T20 turun kepada M40 yang saya sebut tadi itu 12.8% dan M40 turun kepada B40 20%. Ini indikator yang pertama saya jelaskan pendapatan yang kita hadapi pada ketika ini yang amat merisaukan. Ia belum tambah lagi yang terkini, bilangan miskin tegar di Kuala Lumpur yang pendapatan RM1,169 adalah 4 kali ganda naik jika dibandingkan sebelum berlakunya COVID-19. Okey, sebelum dinaikkan 1,200, gaji sebelum tu 1,100, betul tak? Dinaikkan 100. Bila kita melihat, kita dah berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya, dah beralih daripada T20 kepada B40 dan sebagainya kan. Penurunan ini berlaku. Pada pendapat doktor sendirilah, adakah 1,200 tu kalau naik, tiba-tiba lepas kajian kata, naik 100 lagi. Adakah itu sudah mencukupi kan? Sebab mungkin benda tu melihat yalah, dah RM100, mungkin naik 100 je. Sepatutnya kadar berapa minimum gaji itu? Okay. Faria, kalau kita ambil kira perspektif majikan atau perspektif rakyat. Kalau kita tanya sebahagian majikan, mungkin mereka rasa kerisauan untuk menaikkan gaji itu sendiri. Dalam perspektif rakyat, majoriti menyatakan bahawa terdapat keperluan untuk menaikkan gaji. Sekiranya dikatakan tidak ada negara yang menaikkan gaji semasa berlakunya krisis COVID-19 itu tidak betul. Daripada berlakunya krisis COVID-19 hingga ke hari ini, lebih daripada 30 negara di seluruh dunia menaikkan gaji minimum mereka. Bahkan tahun ini saja, lebih daripada 20 negara menaikkan gaji minimum mereka. Bukan saja negara seperti Australia, negara seperti Europe, seperti Portugal dan sebagainya, bahkan negara Asia sendiri. Contohnya Jepun, Korea Selatan dan juga Iran menaikkan gaji minima tersebut. Jadi pada pandangan saya sudah sampai masanya untuk Malaysia menaikkan gaji minima. Sebab ada yang menyebut kalau naik gaji minima harga barang naik. Tapi sekarang ni gaji turun harga barang naik. Jadi bermakna dia sebenarnya bukanlah isu besar sebenarnya harga gaji naik tu, tapi isu paling besarlah kawalan terhadap harga tersebut. Kalau sebab kita acap kali disebut nanti naik gaji ada orang ambil kesempatan naik harga barang. Sekarang ni gaji turun, harga barang naik. Jadi dekat situ sebenarnya lebih kepada kawalan terhadap naik gaji itu, kawalan terhadap kenaikan harga barang, bukannya faktor gaji itu. Jadi saya melihat bahawa menjawab soalan Fareha tadi, saya rasa sudah sampai masanya kerajaan menaikkan secara signifikan. Bagi pandangan saya RM1,500 adalah satu angka yang reasonable, khususnya Malaysia dalam konteks ingin mencapai negara berpendapatan tinggi berpendapatan tinggi. Saya rasa 1,500 satu angka yang boleh diterima untuk permulaan kepada tahun 2022. Kita pegang 1,500 tu ya doktor. Jadi saya sedang memantau Facebook, ada juga satu soalan yang menyatakan kadar kenaikan gaji ni harus kata mengikut geografi. Maknanya tempat yang lebih mahal seperti ibu kota dan sebagainya 1,500 dan kadar kenaikan gaji untuk di luar kawasan luar bandar rendah sedikit. Apakah pendapat doktor? Okey, itu salah satu mekanisme yang beberapa negara laksanakan yang mana melihat kepada demografi dan juga geografi country itu sendiri dari segi lokaliti itu. Dan juga kalau kita ambil kira di Malaysia sebenarnya pendapatan miskin tegar tadi lebih banyak di kawasan bandar daripada kawasan luar bandar, miskin tegar itu sendiri. Kalau kita ambil kira data daripada IKASIH itu lebih daripada 250,000 miskin tegar di Malaysia ni, lebih daripada 55%, 54% lebih daripada itu datang daripada kawasan bandar. Jadi miskin tegar di kawasan bandar ni lebih terkesan sebab apa?
Di kawasan luar bandar, sebahagian yang miskin tetapi mereka telah mempunyai rumah di kampung, telah mempunyai fasilitas sebagainya. Di kawasan bandar, sebahagian miskin Tegar ni terpaksa menyewa dan sebagainya. Cuma saya nak ulas tadi yang 1,500 tu, gaji minima. Saya nak beri perhatian bahawa 1,500 ni fokus kepada pekerja tempatan saja. Jangan diletakkan semua orang mendapat 1,500. Sebab apa saya beritahu begitu demikian? Saya banyak kali diberikan maklumat oleh majikan-majikan sebagai majikan yang mengatakan kepada saya, pekerja tempatan yang pada ketika ni gaji 1,200 dan pekerja asing yang gaji 1,200. Kita tengok dua ni perbandingan dia. Pekerja tempatan yang gaji 1,200 kena bayar sewa. Betul. Nak ke pejabat kena bayar, makan. Mungkin sebahagiannya separuh daripada bulan dah habis 1,200 sebab tolak lagi dan sebagainya. Kita ambil kira pekerja asing 1,200. Rumah disediakan oleh majikan, makanan disediakan oleh majikan. Mereka ada baki dekat RM1,900, RM1,000. Dan apa yang berlaku, sekiranya pekerja tempatan mulai duit itu akan berputar daripada ekonomi dalam negara kita. Tak kala duit itu beralih kepada pekerja asing, Dia hantar balik. hantar ke negara dia dan kita kehilangan tersebut. Jadi saya nak emphasize 1,500 ni untuk pekerja tempatan supaya dan juga ada yang mengatakan bahawa nanti ramailah majikan akan mengambil pekerja asing sebab pekerja tempatan lebih tinggi dari segi gaji minima. Kerajaan boleh meletakkan satu kota dan juga peratusan paling tinggi yang boleh diambil oleh pekerja asing agar pekerja tempatan itu dijamin walaupun berlaku kenaikan gaji minima 1,500. Kalau kita naikkan 1,500 pekerja tempatan dan pekerja asing, bermakna tambahan RM300 yang diberikan pekerja asing itu bakal beralih ke negara masing-masing. Tadi Kehilangan. doktor cakap pasal harga barang kan. Sepatutnya harus diberikan titik tumpuan yang penuh kepada kawalan harga barang ni. Mungkinlah harapan doktor lah dalam kajian mereka masih lagi melakukan kajian ni, apa yang harus dipertimbangkan dan diberikan keutamaan macam harga barang ni. Kalau kita lihat sebenarnya pertama ni saya sebenarnya ada beberapa cadangan. Sebenarnya pertama gaji minimum RM1,500 tu. Yang keduanya kita kena lihat sebenarnya dari segi pembelanjaan tadi saya sebut tu barang makin naik dan juga gaji makin turun tapi survivalnya sebab ada moratorium. Boleh menafas. Betul. Dan juga sebahagian rakyat Malaysia telah menerima SMS mengatakan bahawa moratorium akan tamat bulan ni dan sebahagian bulan depan. Apakah jadi bulan-bulan mendatang selepas moratorium ditarik? Kita akan dapati bahawa ada tendensi dan kemungkinan bahawa kadar bankrupt dalam negara kita akan meningkat. Dan kita dah dapati bahawa pada tahun ini, Januari hingga Mac tahun ini, peningkatan bankruptcy jika dibandingkan dengan Oktober, November, Disember tahun lepas 5 kali ganda. Dan kita bahagian rakyat Malaysia pada ketika ini survive dengan kad kredit dan juga moratorium. Bila diangkat moratorium tersebut, ditambah dengan harga barang yang naik, maka kesannya begitu besar. Sebab itu kerajaan dengan perlu menaikkan gaji minima selewat-lewatnya awal tahun depan supaya dia dapat mengimbangi antara harga barang tersebut dan survival dari segi membayar pinjaman, hutang dan sebagainya. Itu berpenting juga. Dan juga satu lagi perkara yang saya nak cerita, simpanan rakyat Malaysia yang amat merisaukan. Sebab apa gaji minimum perlu naik Fariha Yunas? Sebab simpanan rakyat Malaysia pada ketika itu amat merisaukan. Saya bagi beberapa contoh. Bank Negara membuat kajian 75% penduduk Malaysia tidak mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM1,000. Yang kedua, MOF Kementerian Kewangan memberikan data bahawa semasa PKP 1.0 82% pekerja sektor swasta tidak hanya mempunyai kurang daripada 2 bulan simpanan. Berlakunya krisis mereka terimpak. Dan juga yang terbaru yang amat merisaukan, 6.1 juta ahli KWSP mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Bayangkan, daripada 6.1 juta itu, 3.6 juta mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000. Kurang dari RM1,000. 3.1 juta ayam. Jadi kalau kita bayangkan, Fariha Yunas, katakan pesara umur 55 tahun, bersara. Mereka hidup dari segi jangka hayat lebih kurang sekitar 75 tahun, 20 tahun. Kalau RM1,000 sebulan, mereka perlu RM240,000 untuk meneruskan 20 tahun tu. Kalau RM2,000 sebulan, RM480,000. Baki tadi tinggal bawah RM10,000 dengan bawah RM1,000. Ini menyebabkan pekerja Malaysia terpaksa bekerja lebih masa, lebih daripada tempoh persaraan. Namun, bila dinaikkan gaji minimum itu sedikit sebanyak ia membantu. Semestinya penanganan COVID-19 ni akan dirasai 5-6 tahun lagi ya bila kita cerita tentang productivity dan juga earning power of Malaysians setakat ini. Jadi apa yang kita lihat setakat ini sangat membimbangkan. Kita nak ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shah Bahlil Mohamad dari Universiti Putra Malaysia. Banyak yang saya belajar hari ini.
Tariha yang dah marah-marah pun ada reda sikit. Tak, saya masih tak boleh move on angka tadi tu. Ya, Okey, daripada terperanjat. hasil simpanan kurang daripada 1,000 dan sebagainya. Itu sangat menakutkan, membimbangkan, Jadi kita menakutkan sebagainya. Kita sarankan bahawa kerajaan rakyat Malaysia harus mempertimbangkan kenaikan kadar gaji minimal ke RM1,500 insya-Allah. Moga ada berita gembira melalui kajian yang mereka sedang lakukan nanti. Kelak, terima kasih sekali lagi Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Syahbadi Muhammad merupakan Profesor Madya Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Baik, kita nak berehat seketika, Nas. Kembali nanti awak nak tunjuk dekorasi rumah. Dekorasi istimewa, saya memang suka English cottage style. Apa itu English cottage style? Kita saksikan sebentar lagi dalam Malaysia Hari Ini. Kembali bersama Fariha dan saya Nazrul Rahman dalam Malaysia Hari Ini dan kita bawakan inspirasi dekorasi untuk anda semua. Ini kabarnya di kakak ni lah, si rumah kat Kuala Pilah. Jadi dia pilih rumah kampung tapi dekorasinya English style. English style, Kuala Pilah tapi nak jadi international begitu. Jadi diharap anda semua mendapat inspirasi daripada buah tangan seorang yang istimewa ini yang membawakan konsep English cottage ke Kuala Pilah. Kita saksikan. Kerja-kerja pertukangan lazimnya sinonim dengan golongan lelaki. Namun tidak bagi Nur Padilla Apandi, 39 tahun, yang menetap di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Rumah kampung berkonsepkan klasik dan rustik menjadi pilihannya. Nur Padilla membina hampir 90% hiasan dalaman rumahnya dengan menggunakan bahan terpakai dan kitas semula melalui kaedah do it yourself DIY. Saya tinggal di rumah kampung yang asalnya separa batu dan kayu dan telah pun diubah suai kepada batu sepenuhnya dengan keluasan sederhana 4 buah bilik tidur. Saya sebenarnya bermula dengan minat melakukan kerja-kerja DIY ini daripada bahan-bahan kita semula, recycle, upcycle, kira-kira hampir 3 tahun lepas sebenarnya sebagai hobi, dan dari situ dapat juga mengurangkan kos di mana bahan-bahan yang saya guna adalah bahan kita semula. Jadi banyak yang dapat kita kurangkan kosnya di situ. Dapat banyak berjimat dan di samping tu ada nilai sentimental value-nya sendirilah pada saya. Pada masa sekarang ni kita boleh lihat ramai yang dah mula menyimpan ataupun mengumpul barang-barang lama, yang mana kita tahu barang-barang lama ni sangat tinggi nilainya sekarang. Sedikit tips lah kepada yang dah mula menyimpan barang-barang lama dan juga bahan kita semula, seandainya mahu menjadikannya sebagai salah satu elemen dekorasi, boleh saja mula untuk sedikit kerja-kerja baik pulih ataupun mencari inspirasi daripada media-media yang ada pada masa kini seperti Pinterest, YouTube, Facebook dan sebagainya. Kesederhanaan yang terdapat dalam dekorasi rustik dan klasik ini mampu memberikan ketenangan dalam sesebuah kediaman itu sendiri. Wow, kagum dengan hasil tangan Kak Padilla tu. Itulah rumah dia. bila buka pintu. Tiba-tiba terperanjat ke Kuala Pilah. Ini kat Kuala Pilah. Tapi yang saya terperanjat sekali tu sebab semuanya putih. Jadi teori saya lah. Akak ni anak-anak dia semua dah besar. Jadi semua dah dia boleh buat semua sendiri. Bayangkan anak-anak kita rumah semua putih dengan satu pensel saja macam-macam boleh terjadi. Jadi waspada. Itu antara sedikit idea lah dekorasi. Saya rasa pastinya ini memberi juga muka mata kita. Tak semestinya rumah kampung ni macam tu je look dia. Kan? Tapi kena
ada kita punya bakat jugalah. Kreativiti, inovasi dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan dengan meja medsos kita. Kita bawakan apa yang tular di media sosial setakat ini. Dan baik, setakat semalam Nas dah keluar dah bagaimana kan yang berkenaan dengan pelajar kes buli di MRSM di Perak tu. Jadi MARA telah pun mengambil keputusan untuk tamatkan pengajian 10 pelajar MRSM berkenaan dengan kes buli ini. Jadi inilah dia antara cerita dia. Rupanya pelajar tu dia cuba nasihat kat kawan dia, jangan tengok tonton video lucah. Tapi mungkin timbulnya ketidakpuas hati di kalangan mereka. Jadi 10 orang tu telah disoal siasat. 9 daripadanya berusia 13 tahun, seorang adalah berusia 15 tahun. Itulah kepala dia selalunya lah. Dan di sini apa kita rata-rata kita baca respon daripada netizen-netizen. Ada juga yang mengatakan kesian juga diorang kena buang sekolah, apa masa depan mereka dan sebagainya. Pendapat Faria? Mungkin saya rasa ini antara keputusan yang terbaik untuk memberikan sedikit iktibar. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang ni kita kena, sebab sekarang lain cara didikan bukan macam kita dulu kan. Jadi mungkin ini mengambil iktibar bukan untuk mereka saja tetapi untuk kita juga sekarang ni. Anak kita membesar ni, Nas. Betul. Tegas tetap tegas. Dan suatu lagi, kalaulah kita kaya begitu saja, alangkah bahagianya hati. Itulah yang terjadi kepada seorang wanita yang telah menemui muntah ikan paus di Marang, Terengganu. Orang kata kenapa kalau jumpa muntah ikan paus ni boleh jadi orang kaya? Sebenarnya muntah paus ni dinamakan ambergris ya. Kalau kita jumpa baru-baru tu memang bau dia na'udzubillah. Tapi bila dia dah kering dan sebagainya, dia mengeluarkan bau harum dan sebenarnya menjadi pengikat untuk minyak wangi. Itu pasal dia mahal. 1 kilo RM130,000. Itu pasal tiba-tiba kaya begitu saja. Dan kalau jumpa 100 kilogram seperti seorang di Thailand ini, 13 juta dia dapat begitu saja. Dan ini sesuatu benda yang unik juga bila dijumpai di perairan kita kan, sebab selalunya berjumpa dekat Thailand, dekat Filipina, dekat Indonesia. Malaysia ni rare jugalah kiranya. Jadi diharapkan semuanya dengan analisis yang dilakukan semuanya autentik dan harap-harap jadilah jutawan. Kita saksi dan kita pantau setakat ini. Kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bersama dengan Wira. Wira yang melakukan kayuhan solo di Semenanjung Malaysia bersama kita di MHI nanti. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita dah pun berubah di lokasinya. Ya, tepat sekali. Kita menantikan seorang jago wiranegara yang ingin mencatatkan rekod terbaru. Sudah pun 6 rekod Malaysia Book of Records yang dipegang. Sekarang mencuba untuk rekod yang ke-7. Ayuh kita saksikan siapakah Pak Wan. Ayuh kita kayuh. Berbekalkan semangat kental dan kegigihannya, seorang warga emas Wan Hashim Wan Mahmud 75 tahun dari Kota Baru Kelantan sekali lagi melakukan kayuhan mengelilingi semenanjung Malaysia buat kali ke-7. Kayuhan solo sejauh 2,300 km itu dijangka selesai dalam tempoh 30 hari dan berakhir 30 Disember depan. Kayuhan itu juga bertujuan memecahkan The Malaysia Book of Records yang dipegangnya sebelum ini. Setakat ini dia mendapat pengiktirafan sebanyak 6 kali pada tahun 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Meskipun telah 6 kali berbasikal, namun kali ini dia menempuh laluan sukar ketika hujan, terutama musim tengkujuh yang sedang berlaku di negeri-negeri pantai timur. Lebih mesra dengan panggilan Pak Wan, kayuhan solonya itu ditemani 2 rakan berbasikal dari Kedah, Syamsuddin Saad 64 tahun dan Dahlan Yahya 68 tahun yang secara sukarela menjadi pembantu dan juru kamera merakam perjalanan berkenaan. Majlis pelepasan kayuhan basikal telah dirasmikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan dan NGO Negeri Kelantan, Wan Roslan Wan Hamad. Minat kayu basikal tapi baru 2-3 tahun ni saja. Jadi biasa orang Malaysia tapi tak habis.
Jadi sekali ni saya ambil peluang pasal Pak Wan ni banyak kali dah buat bersebut rekod ni. Jadi saya ambil peluang ikut dia sampai habis. Jadi tolong ambil gambar kat dia sama. Saya kalau kita ni kalau touring kita kaya jauh lah, ambil masa 2 hari, 3 hari, kadang-kadang sampai 1 bulan tempat. Jadi untuk yang event ni saya ingat ikut yang apa, kita punya veteran ni untuk ikut dia sampai tamat lah. Sebab ni rasa macam tanggungjawab lah, sebab ada kala kita ni ada warga emas ni macam-macam lah kan. Kayuhan pertama adalah dengan mengelilingi Bandar Kota Baru sebelum pergi ke Jerteh, Terengganu. Usia tidak mematahkan semangatnya untuk terus berkayuh meskipun harus mematuhi SOP yang ditetapkan dan memahami situasi semasa. Wan Mahmud. Wan Hashim Wan Mahmud kita sampai sudah di perkarangan Seri Pentas di Selangor. Dan hari ini 15 Disember. Beliau bermula sejak 1 Disember. Ya, Pak Wan! Steady Pak Wan! Bayangkan dari Kota Baru turun dan hingga memang hari ini semangat alhamdulillah sampai. berkobar-kobar. Itu dia Pak Selamat Wan. pagi. Assalamualaikum Pak Wan. Assalamualaikum Pak Wan. Silakan dekat-dekat sikit. Waalaikumsalam. Pakai spek dia tukar spek mata. Spek mata hitam, pakai spek mata biasa. Saya sangat teruja melihat pakaian ni saja pun sudah membawa satu aura yang sangat hebat. Pak Wan sihat ah? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Wan ni sedang cuba mencatatkan rekod yang ke-7, 2,300 km bermula dari Kota Baru. Di mana alah tujunya, di mana kita nak berakhir. Sila Pak Wan pusing sikit Pak Wan. Okey. Peminat Pak Wan tengok ni. Okey. Dari Kota Baru pergi Terengganu, Kuantan, Johor Bahru dan sampai ke Tanjung Piai. Akhir benua. Okey. Dari situ pergi ke Melaka, Seremban dan terus kepada Kuala Lumpur. Daripada sini terus kepada Perak, Penang, Kedah, Langkawi. Langkawi. Lepas tu akhir di Perlis. Lepas di Perlis tu turun kepada Gerik. Okey. Gerik terus kepada Kota Baru. Anak jalan Gerik terus habis Gerik. 2,300 lebih kurang 2,300 kilometer dalam masa 30 hari. Saya dengar pun saya dah lemah lutut dah. Sekarang kami tertanya-tanya. Okey, Pak Wan. Pak Wan usia dah 76 tahun 76 tahun. Tapi apa kekuatan Pak Wan yang membuatkan Pak Wan meneruskan misi ni daripada 2014 hingga sekarang? Apa dorongannya? Sebenarnya kekuatan tu tak ada apa. Pak Wan tak rasa apa kekuatan. Tapi semangat Pak Wan tu. Rasa Pak Wan nak cabar apa yang Pak Wan nak. Apa cita-cita Pak Wan nak cabar, dia nak rasa. Jadi boleh jadi jaya atau tidak, Pak Wan nombor 2. Jadi semangat apa yang terganggu di jalan yang lepas, Pak Wan hadapi. Bukan tak ada gangguan. Adalah. Letih apa semua, tapi Pak Wan lawan juga. Pasal Pak Wan tak mengalah. Kalau cerita pasal gangguan atau cabaran, apa cabaran paling utama Pak Wan setakat ini? Nombor 1 sekali, cuaca mungkin? Hujan. Tapi kalau hujan patutnya kita dah berhenti. Tapi Pak Wan terus tak ada baju yang kata, terus pergi. Walau apa pun, Pak Wan pergi. Begitu juga panas. Betul-betul panas, pergi. Tak, panas dengan hujan tak boleh sekat dengan tempat Pak Wan lah. Wah, panas dan hujan Pak Wan tak berhenti ya. Pak Wan terus meneruskan perjalanannya. Jadi Pak Wan, nampak Nas, kita tengok macam nak tahu juga apa yang ada. Maknanya peralatan Pak Wan. Okey. Ni apa yang ada di sini, Cik? Dalam ni, nombor 1 Pak Wan ada basikal tu untuk kita repair. Kita sediakan tiup, pump. Jadi apa-apa yang terjadi minor repair saja. Okey, tak payah pergi kedai basikal, semuanya di bawah sini. Semua. Bagus. Jadi kita beli apa repair semua ada dalam tu. Bagus. Jadi kita kena ada experience sikit untuk baiki. Bukan meja lah untuk
asalkan terus perjalanan. Oh, asalkan kita boleh teruskan Asalkan perjalanan. kita boleh jalan. Okey. Jadi meter yang saya nampak ni apa meter? Ni, apabila Pak Wan hari-hari, dia boleh pergi retik akan jadi kosong. Okey. Jadi kita agak berapa kilo sampai ke destinasi setiap hari. Okay. Jadi apabila itu kita boleh calculate lah dalam perjalanan berapa ribu kilometer. Begitu. Sebabnya di sini kita akan beritahu kepada Malaysia Record berapa kilo dia ambil, dia tanda dalam rekod kita. Betul. Kalau tak ada piawaian macam ni, kita ada. tak boleh dapat rekod lah. Tak boleh. Sebabnya ia accurate. Ya. Sebabnya apa Google dia lebih kurang. Dia ambil. Yang ni betul accurate. Pak Wan kecil-kecil dulu masuk main basikal ke? Masa kecil dulu Pak Wan tidak minat basikal. Tetapi apa umur Pak Wan dah 14 tahun. Tunggu masa tu LCE. Pak Wan terasa masa tu Rizal. Pak Wan terasa nak pergi Kuala Lumpur. Nak tengok mana tegak drama tu buat Merdeka. Pak Wan apa fikir? Masa tu Pak Wan apa? Pergi ramai. Tapi dah 20 kilo semua pakat push balik. Tinggal Pak Wan 2 orang. Oh, tinggal 2 orang je. Lepas tu 2 orang ni satu pun tak nak pergi dah. Pak Wan nak pergi seorang. Dia kata tak apalah ikut sabar. Sampai di Kuala Lumpur. Dalam 14 hari. 14 hari dari Kota Baru ke Kuala Lumpur untuk 1957. Umur 14 tahun. 14 tahun. Hebat. Jadi basikal pula bukan basikal yang macam ni lah. Basikal biasa orang tua. Yang basikal kampung yang hitam yang tayar besar tu. Yang handle itu kan. Yang handle besar, lepas tu nak cecah kaki pun susah tu. Yang itu Pak pergi. Oh, kalau saya kaki pun tak sampai nak sampai ke kedai dekat pun dah susah. Masa tu pun jambatan tak ada lagi highway apa semua. Betul. Jalan berapa laluan lintasan. Lu tunggu ke ferry apa semua kan. Lepas dia paling Pak Wan rasa takutlah. Bukit Betung. Oh, okey. Sebab dia berliku-liku. Lepas tu mari lori, sama lagi nak berhenti. Yalah. Itu yang segala-gala lah. Okey, tapi insya-Allah lah. Pak Wan sampai in time untuk tengok tukar mendaram buat ngam-ngam begitu. Itu dia semangat Malaysia. Sampai malam besok hari baru terus pergi pada stadium. Terus balik? Terus pergi ke stadium. Terus pergi ke stadium. Baik. Allahu Akbar. Jadi sekarang apakah perancangan Pak Wan selepas ini? Jadi sekarang dulu umur muda. Sekarang dah 76 tahun. Jadi Pak Wan akan kayuh sehingga Pak Wan boleh dapat. Sekarang ni Pak Wan ada 7 Malaysia World Record. Orang itu buat kayuh semenanjung lah. Jadi kalau dapat 3 lagi lah. 3 lagi? 3 lagi. Saya kasi 10. Pak Wan sihat ya. InsyaAllah. Dimurahkan rezeki kesihatan tu. Pak Wan selepas ni akan mulakan misi Pak Wan pada bila? Hari Jumaat 17. Jumaat 17. Terus pada ke arah Ipoh lah. Ke arah Ipoh. Jadi ke arah Ipoh, Penang apa semua tu. Bila dia orang nampak Pak Wan ada tak yang ikut ke bagi kata semangat semuanya? Ada tak? Yang tu kebanyakan lah yang kena Pak Wan melalui Facebook lah. Jadi dia kadang-kadang dia bagi duit. Masa kita dia ajak makan, ajak bergambar. Jadi yang itulah. Jadi syukur jugalah. Semua yang baik. Jadi Pak Wan sekarang dah famous. Jadi menjadi pujaan hati anak-anak Malaysia di luar sana. Mungkin pesanan untuk cucu-cucu anda, pesan untuk anak-anak Malaysia untuk terus kuatkan jati diri. Silakan Pak Wan. Bagi Pak Wan lah. Apa yang Pak Wan tahu dan Pak Wan buat. Nombor satu sekali maknanya kena jaga makan lah. Kena jaga makan. Exercise kena ada. Walau sikit sebanyak kena ada. Jadi exercise, makan jaga dan tidur jaga. Jadi itu yang membuatkan semangat. Jadi kalau tubuh ni sihat, jadi kita tak ada negatif efek lah. Baik. Jadi makin lama kita berasa semangat. Tapi nombor satunya minda kita lah. Hati. Baik. Yang itu control everything lah. Baik, Pak Wan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Dan juga kita doakan moga misi Pak Wan untuk sampai mengelilingi semenanjung Malaysia pada 31 Disember ini akan tercapai dengan baik sekali. Pak Wan nak ucap sikit? Mesti Pak Wan. Nombor satu, Pak Wan nak ucap lah kepada TV3 MCI. Sebab kerana ni Pak Wan rasa lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Lebih semangat lagi. Pak Wan, semangat kita, doa kita bersama-sama dengan Pak Wan dijemput untuk rakyat Malaysia. Sama-sama berdoakan keselamatan Pak Wan di sini. Sampai kita jumpa lagi di Malaysia hari ini. Pak Wan, Assalamualaikum. Lambai-lambai sikit. Alhamdulillah.